Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, pada hari ini kita akan masuk kepada pelajaran ketujuh di dalam bab hadis, ya, di bawah tajuk kehidupan di dunia ibarat seorang perantau. Jadi bagi tajuk ini kita akan bacakan satu hadis yang berkaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang bahuku seraya bersabda, jadikanlah diri kamu di atas dunia ini sebagai seorang perantau atau pengembara. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada pada waktu petang, janganlah tunggu menjelang waktu pagi. Apabila kamu berada pada waktu pagi, janganlah tunggu menjelang waktu petang. Gunakan peluang untuk beramal semasa kamu sihat untuk persediaan ketika kamu sakit, dan semasa kamu hidup untuk persediaan matimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, hadis ini memberitahu kita supaya menganggap dunia sebagai tempat persinggahan untuk menuju ke alam akhirat. Ya. Rasulullah mengajar kita supaya menganggap dunia ini, tempat yang kita hidup ini, ya, masa yang ada di dunia ini yang singkat, sebagai persinggahan untuk menuju ke alam akhirat. Maksudnya, jadikan dunia ni tempat kita menyediakan bekalan untuk menghadapi hari akhirat, yang mana hidup di akhirat itu selama-lamanya. Ya, hidup di dunia sementara sahaja. Kita hidup sekitar mungkin 60 tahun paling lama, atau 70, atau 80, atau 90. Ya, yang pasti kita akan menemui kematian. Maksudnya sementara sahaja. Walaupun nampak lama, 80, 90 dan sebagainya, tapi akhirnya kita akan mati. Jadi selepas mati tu apa? Selepas mati tu kita akan dibangkitkan semula untuk ke hari akhirat yang bersifat kekal, tidak seperti hidup di dunia. Ya, jadi hidup di dunia ini Nabi pesan supaya kita mencari bekal untuk menuju ke alam akhirat. Ya, dia sementara saja. Dia persinggahan yang sementara sahaja untuk menuju ke hari akhirat yang kekal selama-lamanya. Hidup kita umpama perantau yang singgah sementara di suatu tempat untuk mengambil bekalan. Contohnya, kita bermusafir untuk ke sesuatu tempat, ya, daripada rumah kita pergi kepada satu tempat yang jauh. Ya, kat sana ada tempat-tempat yang kita perlu berhenti untuk menyiapkan bekalan kita untuk sampai ke tempat yang kita tuju tu. Contohnya,
kalaulah kita menuju ke satu tempat itu mungkin uh, memakan masa hampir 10 jam, 12 jam atau mungkin lebih, ya. Jadi perlu kita sediakan bekalan setiap untuk kita sampai kepada tempat tu. Mungkin dalam perjalanan minyak kita habis. Jadi minyak kita habis, kita perlu isi dengan bekalan yang secukupnya. Untuk kita sampai kepada destinasi yang kita hendak tuju. Mungkin kita dalam keadaan lapar, ya. Kita nak sediakan bekalan makanan yang boleh kita gunakan sementara nak sampai kepada destinasi kita tu. Ya, jadi dunia macam tu. Dunia kita perlu mencari bekal yang secukupnya, bekalan yang secukupnya, yang bukan sekadar cukup, yang baik untuk kita sampai kepada destinasi yang kita hendak tuju, iaitu hari akhirat. Ini iktibar daripada hadis tadi itu, ya. Jika kita lalai, tiada bekalan yang boleh kita bawa untuk meneruskan perjalanan dan kita akan rugi. Contohnya, kita bermusafir, ya. Minyak kereta dah nak habis, ya. Minyak kita dah nak habis. Kita pun lalai. Mungkin kita bertangguh. Contohnya, minyak tinggal sedikit sahaja, dah berkelip-kelip ya minyak tu, meter tu contohnya, tapi kita masih lagi tangguh. Dah sampai tempat minyak, kita kata tak apalah, pergi kepada stesen yang depan ni, ya. Lepas tu sampai kepada stesen yang depan, tangguh lagi contohnya. Tak apa, depan ni mungkin stesen dia lebih selesa dan sebagainya. Sekali sampai kepada stesen seterusnya, tiba-tiba stesen minyak yang kita nak tuju tu tutup contohnya. Jadi bekalan minyak sudah habis. Nak pergi cari stesen minyak yang seterusnya, tak dapat, akibat daripada kita lalai ataupun bertangguh-tangguh, ya. Ataupun tak sempat langsung pergi kepada stesen minyak tu, kita tak ada persediaan. Daripada rumah kita contohnya, kita kata nak sampai kepada stesen minyak tu, mungkin sampai, ya, mungkin sampai. Sekali minyak dah habis di pertengahan jalan, padahal patutnya kita boleh sediakan lebih awal bekalan tersebut. Jadi akibat kelalaian kita, akibat sifat kita yang suka bertangguh, ya, seperti Nabi sebutkan tadi, jika kamu ada masa untuk pada waktu petang, maka tidak perlu kita tunggu sampai waktu pagi. Apabila kita ada masa pada waktu pagi untuk uruskan, untuk cari bekalan, untuk buat apa-apa sahaja persediaan, tak perlu kita tangguh sampai waktu petang. Jadi sifat lalai dan sifat tangguh itu menyebabkan akhirnya kita rugi di akhirnya nanti, ya. Baik. Jadi macam mana kita nak kaitkan hidup di dunia ini dengan perantau, sebagaimana yang Nabi sebutkan tadi dalam hadis riwayat Abdullah ibnu Umar, ya. Contohnya, perantau tempoh persinggahan adalah singkat dalam perjalanan yang jauh, ya. Tempoh persinggahan seorang perantau tu adalah singkat dalam perjalanan. Contohnya, kalau kita nak balik kampung kita kat utara contohnya, daripada selatan, kita tak akan singgah ke suatu tempat itu untuk makan masa, untuk masa yang berhari-hari. Kebiasaannya macam itulah, ya. Mungkin kita nak cepat, jadi singgah satu tempat itu tak lama. Jadi tak lama tu kita kena fikirkan apakah bekalan yang kita perlu bawa untuk sampai ke destinasi seterusnya ataupun persinggahan seterusnya.
Mungkin dalam masa yang singkat, dalam 1 jam, setengah jam ataupun kurang, kita dah fikirkan bekalan kita. Contohnya kalau kita naik kereta, minyak dia, kalau kita ni perlukan makan dan minum, makanan kita, minuman kita, ya. Kalau kita pakai touch and go, kita kena top up dulu touch and go nya. Kita dah sediakan bekalan-bekalan tu untuk destinasi seterusnya. Macam tu juga hidup di dunia. Tempoh hidup di dunia adalah singkat dan dalam perjalanan yang jauh menuju akhirat. Jadi kat dunia ni adalah satu perjalanan. Start kita hidup di dunia, maka bermulalah perjalanan hidup yang singkat tu untuk kita cari bekalan di hari akhirat. Contohnya, kita kata kita nak buat amal kebaikan. Kita nak buat amal kebaikan, tapi pada masa yang sama kita lalai. Kita sibuk dengan urusan-urusan yang tak sepatutnya, sehingga kan bekalan kita untuk hari akhirat itu tidak disediakan. Ataupun kita tangguh. Contoh, kita nak buat sesuatu kebaikan, kita tangguh. Nak bersedekah ke, atau nak sembahyang ke, ataupun apa-apa amalan-amalan kebaikan yang lain, kita tangguh sampailah tiba-tiba kita tak sempat nak menyempurnakannya. Jadi ketika pada waktu itu, kalau bekalan kita cukup, tiba-tiba kita mati, maka kita dah ada bekalan untuk hari akhirat. Tapi kalau bekalan kita tak cukup, akibat kita lalai, kita tangguh, maka di akhirat kita tidak bawa apa-apa bekalan. Macam tu juga perantau, ya. Jadi apa yang nak disampaikan oleh hadis tersebut, iaitu kita bawa bekalan, kita cari bekalan yang secukupnya untuk persediaan di hari akhirat. Yang tak lain tak bukan, iaitu dengan beramal soleh. Ya. Yang kedua, orang yang tidak menyediakan bekalan akan kelaparan dalam perjalanan. Jadi banyak bentuk bekalan yang kita perlu sediakan ketika kita merantau. Maka sekiranya bekalan-bekalan tersebut tidak kita penuhi, maka kita akan kerugian di tengah jalan tu, ya. Kita akan ada menghadapi masalah di pertengahan perjalanan, mungkin takkan sampai kepada destinasi tersebut, bekalan kita dah habis, ya. Ataupun bekalan kita langsung tak ada. Jadi tak boleh nak sampai kepada destinasi yang sepatutnya dan disebabkan bekalan kita yang tidak cukup. Macam tu juga di dunia. Hidup di dunia ini, kalau kita tidak sediakan bekalan untuk menghadapi hari akhirat, iaitu berupa amal soleh, maka kita akan rugilah. Ya, kita akan rugi. Bekalan, banyak bentuk bekalan. Mungkin bekalan tersebut, kalau hidup di dunia, mungkin bekalan tersebut sesuatu amal-amal yang sia-sia, pun bekalan juga. Ya. Apabila dihadapkan pada hari akhirat, amalan yang sia-sia itu tidak boleh menjamin kita untuk bahagia di hari akhirat. Tapi kalau kita sediakan amal-amal, bekalan-bekalan yang baik, ya, maka di akhirat kita akan untung, ya, iaitu kita nisbahkan kepada amal soleh. Amal-amal yang wajib dah tentu untuk kita amalkan. Sembahyangnya cukup, sembahyangnya dilakukan, sembahyangnya ditunaikan dengan sempurna. Solat puasa dilaksanakan. Bahkan bukan puasa yang wajib sahaja, puasa yang sunat pun sama. Apa lagi, zakat ditunaikan, dan banyak lagi amal soleh yang wajib
Ditambah lagi dengan bekalan sunat, ya, puasa sunatnya, solat sunatnya, dan amal-amal sunat yang lain, sedekah dan apa-apa bentuk kebajikan, semua itu bekalan untuk kita tidak rugi di hari akhirat. Jadi kita boleh pilih sama ada kita nak menghadapi hari akhirat itu dengan membawa bekalan yang baik ataupun bekalan yang sia-sia, bekalan yang tidak ada manfaatnya di hari akhirat. Yang ketiga, hidup seorang perantau ini matlamat utama ialah sampai ke destinasi dengan selamat. Ya, kita tak nak bila kita merantau, kita sampai kepada destinasi itu ada banyak masalah yang kita hadapi. Ya, mungkin kita tak cek bekalan dengan baik, minyak kita dan sebagainya. Ya, mungkin kita terhenti di perjalanan tu. Jadi patutnya waktu tu boleh sampai dalam masa yang singkat, tetapi kita sampai dalam waktu yang lama. Ya, mungkin kalau kita sediakan bekalan yang betul pada perjalanan kita sebagai seorang perantau, mungkin kos perjalanan itu tidak banyak. Tapi bila kita tak sediakan bekalan tu dengan cukup, dengan baik, maka kos perjalanan tu pun meningkat. Ya, kita perlukan mungkin dalam sekitar RM300 sepanjang perjalanan tu, dengan kos minyaknya, kos tolnya, makanan dan sebagainya. Tapi disebabkan kita tak sedia dengan bekalan-bekalan yang baik untuk menghadapi perjalanan tersebut, kos kita bertambah. Ya, mungkin kena upah orang untuk belikan minyak ke, kan? Kalau kita tak cek keadaan kereta kita, mungkin hadapi masalah lain. Sepatutnya boleh kos tu boleh jimat, tetapi dengan kos-kos sampingan yang lain kita tidak dapat meminimumkan kos perjalanan kita tu. Macam tu juga hidup di dunia ini. Matlamat utama manusia ialah syurga di akhirat. Supaya kita dapat selamat dan masuk syurga, maka kita kena bekalkan, ya, amal-amal soleh, amal-amal baik untuk tuju kepada syurga di akhirat nanti. Ya, kena bawa bekalan yang baik. Kena bawa bekalan yang baik dan sempurna. Ya, supaya dekat akhirat nanti kita tidak rugi. Buatlah amal-amal soleh. Yang wajibnya confirm kena buat, dijaga dengan baik. Yang sunatnya tu ditambah, ya, dilakukan, supaya kita dapat ke syurga dengan baik. Ya, tak nak ada, kalau boleh kurangkan, minimumkan ataupun langsung tinggalkan amal-amal yang sia-sia, amal-amal khususnya amal-amal yang tidak membawa kita kepada kebaikan, tetapi mendorong kita kepada kejahatan. Ya, mungkin dengan amal-amal jahatnya, dosanya dan sebagainya, ini kita tak nak bawa bekal ke hari akhirat. Sepatutnya contoh, kita boleh beramal dan bawa amal-amal soleh kita ke syurga nanti dengan amalan soleh kita yang sempurna. Ya, pertimbangannya banyak di sisi Allah. Tetapi bila kita ada juga bekalan-bekalan yang tidak baik yang kita bawa ke hari akhirat nanti, maka pertimbangan amal baik itu jadi ringan. Ya, kita rugi kat situ. Kalau boleh, sediakan segala bekalan yang baik supaya dapat nikmat di syurga nanti, dapat nikmat di akhirat ni, ini syurga. Ya, amal kita banyak, mungkin Allah kurniakan kita syurga yang paling baik. Syurga pun kita maklum ada banyak tingkatannya. Ya, kalau boleh kita bawa amal soleh yang banyak tanpa
ada sedikit pun amal-amal yang merugikan kita, amal-amal yang maksiat dan sebagainya. Okey. Di sini juga kita nak kongsikan berkaitan dengan teknik pengurusan masa. Ini semua sedia maklumlah. Ya. Supaya kita tidak bertangguh dan sebagainya, supaya kita tidak rugi dan sebagainya dengan masa yang kita ada, maka kita merancang penggunaan masa. Kita rancang penggunaan masa. Yang time untuk beramal soleh yang wajib, maka kita dah tentukan waktunya. Kita dah sediakan. Time ni semayang, maka kena semayang. Time lain, time mungkin bukan amalan-amalan wajib. Selepas banyak masa dalam 24 jam tu, ada banyak masa untuk kita lakukan. Jadi kita kena setkan, okey. Masa ni kita jangan sia-siakan. Kalau katalah kita nak menjalani peperiksaan pada masa akan datang, kita ada banyak masa sekarang ni. Kita boleh pilih sama ada masa yang ada sekarang ni boleh kita buat persediaan untuk peperiksaan, ataupun kita boleh buang masa dengan buat perkara lain, main game ke dan sebagainya, tidur senyenyak-nyenyaknya sampai tak ingat dunia contohnya. Maka ini merugikan kita. Jadi rancang kita penggunaan masa kita. Daripada pagi tu kita rancang. Subuh sembahyang, paling tidak subuh tu bangun, kalau lebih baik sebelum subuh tu bangun buat amal soleh yang lain. Subuh tu bangun, lepas subuh kita dah rancang, kita dah jadualkan perjalanan hidup kita pada hari itu, nak buat apa dan sebagainya, supaya nanti kita tak rugi. Mengurus masa secara berkualiti dengan maksud isi masa terluang tu dengan perkara-perkara yang berharga. Kalau kita nak contohnya nak siapkan sesuatu kerja, maka masa yang kita ada tu kalau boleh kita manfaatkan supaya nanti kita tak kelang kabut untuk kita hadapi waktu yang baki-baki masa yang ada. Kita tak nak baki-baki masa yang ada nanti kita baru nak kelang kabut untuk kita selesaikan. Jadi kita tak nak macam tu, menentukan wawasan hidup, menentukan visi kita. Kita nak apa, kita nak apa sewaktu kita hidup dekat dunia ni, kita perlu buat apa. Jadi daripada visi tu kita kena tahu apa yang kita nak kena buat dan sebagainya. Kata kita nak jadi seorang yang berjaya di muka bumi ni, berjaya di dalam hidup ni, maka kita kena setting lah masa kita tu. Kalau kita nak jadi penuntut ilmu yang berguna, yang baik, maka kita kena susun masa kita daripada sekarang untuk menuntut ilmu, cari ilmu dan ketepikan perkara-perkara yang melalaikan dan sebagainya. Jadi visi kita untuk menjadi seorang penuntut ilmu yang berjaya, maka dari sekarang kita kena susun jadual menuntut ilmu kita, dan kalau boleh ketepikan ataupun buang perkara-perkara yang merugikan dalam jadual kita tu. Kelebihan menyegerakan kerja, antaranya dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Kerja itu kalau boleh disegerakan supaya kita sendiri dapat manfaat. Kalau kita nak buat amal soleh, ada niat nak buat amal soleh, maka kita segerakan amal soleh kita itu supaya kita tidak rugi. Mungkin usia kita sebenarnya singkat, yang kita tidak tahu. Jadi kalau kita tidak buat amal soleh, maka kita rugi di pertengahan jalan tu. Kita rugi di akhirnya juga. Kita rugi.
dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Urusan dapat disempurnakan dengan berkualiti dan mengikut jadual. Ya. Buat apa-apa sahaja sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang yang bekerja, maka kalau kita dapat uruskan sesuatu kerja itu di dalam waktunya, maka dia akan dapat disempurnakan pada akhirnya. Ya. Kalau kita lambat-lambatkan, mungkin ada masalah tertentu dan sebagainya. Siapkan assignment contohnya. Assignment kita tak buat pada awalnya, langsung tak cari bahan, langsung tidak sentuh apa yang perlu dibuat, tak cari apa yang perlu disertakan dalam assignment tu contohnya, kalau sebagai seorang pelajar, ya, maka nanti pada akhirnya nanti adalah masalah-masalah tertentu. Mungkin rujukan tak dapat, ataupun hasil daripada kajian tersebut tidak sempurna dan sebagainya. Tapi kalau kita sedia daripada awal, maka kita dapat tahu dah apa kelemahan-kelemahan dalam assignment kita tu untuk kita baiki sementara masa masih ada. Ya, dan dapat menyumbang ke arah kemajuan negara. Hasil daripada kita jadualkan masa kita dengan baik, maka diri kita akan bertambah maju, dan dapat menyumbang kepada masyarakat serta negara. Bekalan untuk hari akhirat, iman dan taqwa, iaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan taat dan patuh. Apa yang kita nak bawa bekalan? Kalau kita seorang musafir ataupun seorang perantau, maka kita tahu bekalan kita mungkin makanan, mungkin minuman, mungkin wang saku, mungkin kalau kita naik kenderaan, minyak petrolnya, apa lagi, minyak hitam dan sebagainya. Jadi kita tahu bekalan-bekalan kita untuk sampai kepada satu tempat itu dengan selamat, maka kita dah sediakan. Itu bekalannya. Tapi untuk hari akhirat pun juga ada bekalan-bekalan tertentu yang kita perlu bawa. Yang pertama, iman dan taqwa. Kita bawa iman, kalau boleh kita bawa bekalan iman tu sampai kita mati. Jangan sampai hilang iman tu di dalam perjalanan di dunia ni. Tak nak. Kalau boleh bawa iman tu sampailah bekalan iman tu kita sampai kita bawa sampai ke mati, dan akhirnya akan memberikan balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketakwaan, iman dan takwa itu, dan bekalan-bekalan yang sepatutnya kita bawa, iaitu melakukan amal-amal soleh, khususnya perkara-perkara yang diperintah oleh Allah, dan kalau boleh jauhkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi kita bawa kedua-dua benda ni, insya-Allah kita akan mendapat kebaikan di akhirat nanti. Cara memperoleh takwa antaranya iaitu melahirkan rasa ikhlas, melakukan sesuatu ibadah kepada Allah, seperti solat, puasa dan ibadah-ibadah lain. Jadi ibadah-ibadah yang kita buat bukan sekadar kita nak tentukan sah atau batalnya sahaja, tapi kita nak lihat kita kalau boleh jaga amal ibadah kita tu diterima oleh Allah. Yalah, bukan kita bukan boleh tahu sama ada Allah itu terima ataupun tidak amalan kita. Tapi kita berusaha untuk ke arah tersebut. Caranya melakukan ketaatan kepada Allah dan lahirkan rasa ikhlas, buat semua itu kerana Allah semata-mata. Juga ikhlas kepada Allah
Yang kedua, ikhlas kepada Allah dalam hubungan sesama manusia. Jadi nak peroleh takwa juga dengan cara kita menjaga hubungan sesama manusia. Yang pertama tadi, cara kita menjaga hubungan dengan Allah. Ya, puasa kita, solat kita jaga hubungan dengan cara ikhlas. Yang kedua, kita jaga juga hubungan sesama manusia, tetapi pada masa yang sama kita buat sesuatu tu ikhlas kepada Allah. Ya, buatlah apa-apa saja. Berjual beli, bermasyarakat, mengeratkan silaturahim, lahirkan rasa ikhlas. Kita buat semua tu kerana Allah, bukan kerana makhluk, ataupun bukan kerana kita nak manfaat sesuatu daripada makhluk, tapi kita buat sesuatu tu semata-mata kerana Allah. Walaupun kita melakukan perkara tersebut adalah semata-mata hubungan sesama manusia. Kita jaga hak jiran kita, contohnya kita buat kebajikan dengan masyarakat, tapi bukan untuk niat nak menunjuk-nunjuk, bukan niat nak membangga diri, untuk merendahkan orang lain. Tidak, bukan seperti itu. Untuk mendapat undian yang banyak mungkin, bukan kerana itu, tapi kita buat itu kerana Allah Ta'ala semata, supaya kita dapat ketakwaan tu. Ini antara cara yang mungkin kita boleh lakukan untuk memperolehi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya ia menjadi bekalan bagi kita untuk hari akhirat. Baik, pengajaran bagi hadis yang kita bahaskan hari ini, iaitu tempoh kehidupan manusia di dunia adalah singkat. Kita kat dunia singkat sangat. Walaupun kita nampak ni seperti lama, 40 tahun tu kita nampak macam lama, 50 tahun lama, 60 tahun lama. Tapi kita kena bandingkan hidup di akhirat nanti dengan hidup di dunia. Di dunia 60 tahun, di akhirat selama-lamanya. Di akhirat tu selama-lamanya. Dijanjikan oleh Allah di akhirat itu hidup selama-lamanya. Maka mana yang lebih singkat? Hidup 60 tahun, 40 tahun, 70 tahun, 90 tahun, ataupun selama-lamanya hidup. Jadi kat situ bila kita buat perbandingan, baru kita tahu rupa-rupanya hidup di dunia, walaupun kita nampak macam panjang, 70 tahun, 80 tahun tu panjang, tetapi hakikatnya ia adalah singkat berbanding dengan hidup di akhirat. Ya. Yang kedua, kesempatan hidup dunia hendaklah digunakan untuk kebaikan. Jadi duduk di dunia ini yang singkat ini, seperti kita bahas tadi, iaitu di dunia ini adalah untuk mencari bekalan. Jadi carilah bekalan-bekalan yang baik, untuk hidup nanti di akhirat nanti. Allah tak jadikan kita sia-sia. Allah tak jadikan kita hidup selama 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun tu sia-sia. Singkatnya hidup di dunia ni ada tujuannya, untuk membawa bekalan di hari akhirat. Jadi jangan kita tak ambil kesempatan dengan tidak jangan sampai kita tidak ambil kesempatan untuk mencari bekalan hari akhirat, bekalan yang baik-baik ni. Jangan sia-siakan hidup yang singkat ni. Gunakan setiap masa untuk kebaikan, supaya kita tidak rugi. Kita tak tahu lagi kita mati bila dan sebagainya. Mungkin esok boleh mati, mungkin lusa boleh mati. Kalau kita tak bawa bekalan yang baik sekarang ni, maka bila kita mati, tidak ada apa-apa lagi yang kita boleh bawa bekalan untuk hari akhirat. Kita dilarang menangguhkan urusan kerja, jangan tangguh-tangguh. Kita mati boleh bila-bila. Bila kita tangguh, takut contohnya kita tangguh nak melakukan kebaikan, mungkin tak sempat, kita mati, maka kita rugi. Kita hendaklah menguruskan masa dengan bijak. Uruskan masa dengan bijak. Jadi supaya kita tak rugi juga,
Ya, maka uruskan masa dengan baik untuk mendapat untuk manfaat diri kita sendiri sebenarnya, ya. Kita hendaklah urus masa kita dengan bijak. Kalau kita tak urus masa kita dengan bijak, maka kita akan rugi pada akhirnya. Ya, jadi orang Muslim ni kalau boleh jadi orang Muslim yang bijak, yang smart. Ya, bukan kita jadi orang Muslim tetapi kita jadi malas, tak nak macam tu. Ya, Nabi pun tak ajar macam tu. Baik. Akhir sekali, cukup pelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya dapat manfaat daripada pelajaran kita pada hari ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.